Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia, boleh dengar Ustaz sebab saya sedang menggunakan dua device. So minta maaf tadi tu ada gangguan sikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in dan kepada semua jemaah-jemaah yang dihormati dan dirahmati Allah. Kelas kita akan bermula bila-bila masa saja lagi. Maka saya akan serahkan pada Ustaz untuk memulakan pengajian kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibn Abdillahil Hadil Amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasihi. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Kita akan membicarakan tentang kelebihan-kelebihan kita beramal. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah kerana Allah masih lagi menghidupkan kita. Allah memberikan peluang kepada kita untuk kita terus mengisikan waktu-waktu kita, umur kita ini dengan amal-amal yang saleh. Khususnya amal-amal yang mempunyai ganjaran-ganjaran yang banyak. Jadi kita manfaatkan bulan Zulhijjah ini, kerana bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu bulan-bulan haram. Semoga kita semua amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat kurban yang telah kita lakukan sebelum ini, zikir-zikir kita, puasa-puasa sunat kita dan sebagainya, Allah Ta'ala catat sebagai amal soleh. InsyaAllah pada pagi ini seperti yang tuan-tuan dapati di poster atau pada mana-mana hebahan, kita akan membincangkan tentang doa-doa yang akan dibacakan oleh para malaikat kepada orang-orang yang beriman yang dia melakukan amal-amal soleh. Jadi kelebihan beramal kita sebenarnya difokuskan kepada kelebihan dari sudut mendapat doa daripada para malaikat. Ini adalah siri yang kedua. Jadi seperti biasa sila rujuk kepada nota yang telah diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jika ada mana-mana yang belum lagi menerima nota, tolong maklumkan di bahagian chat ataupun di bahagian komen di FB Akademi Tadabbur Malaysia supaya tidak ada yang untuk memudahkan kita mendapatkan maklumat, maka kita perlukan ada nota. Baik, kita terus sambung untuk amal yang ketiga, amal soleh yang ketiga yang didoakan oleh para malaikat. Kita boleh dapat doa di kalangan para malaikat, iaitu dikaitkan dengan memenuhi saf solat yang kosong. Mudah saja, amal nombor 3 ni maknanya kalau kita solat berjamaah, kalau ada saf yang kosong, sama ada di depan kita, di kanan atau di kiri kita, maka kita ambillah peluang untuk memenuhi ruang-ruang kosong tersebut. Ia juga boleh dikaitkan dengan kita merapatkan saf. Jadi ini di antara amal yang besar rahmatnya. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau ada isu seperti ini, kita kena ingatkan kepada jemaah-jemaah dan kita semua ambil peluang untuk memenuhi saf-saf yang kosong.
kita lihat rujukan ataupun sumber kepada amal ketiga ini, ia adalah berdasarkan hadis yang sahih, hadis riwayat Ibnu Majah, nombor hadis 821, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Ditulis para malaikatnya, maknanya malaikat Allah ini ramai. Okey, Allah dan para malaikatnya yusalluna, sentiasa bersalawat, alal ladzina yasiluna sufufa, kepada orang yang dia menyambung safnya. Dia merapatkan safnya. Dia menyambung saf. Okey. Allah dan para malaikatnya bersalawat. Jadi kita telah ulang beberapa kali bahawasanya Allah bersalawat bermakna Allah memuji dan Allah juga memberi rahmat. Malaikat bersalawat bermakna malaikat mendoakan dan malaikat memohonkan keampunan kepada manusia yang didoakan. Dalam hadis dia guna istilah salawat, tetapi kita telah jelaskan apa makna salawat dari Allah dan salawat daripada para malaikatnya. Maka inilah dalilnya bahawa jika kita menyambung saf yang kita dapati kosong di dalam solat tersebut, di dalam saf tersebut, maka Allah dan para malaikatnya akan bersalawat. Maka sabda Nabi SAW lagi, waman sadda furjatan, sesiapa yang mengisi celah yang kosong. Ni kalau kita nampak ada yang tak rapat, masih ada lagi yang kosong, kita masuk, kita rapatkan, rafa'ahu Allahu biha darajatan, Allah akan mengangkat darjatnya disebabkan perbuatan dia merapatkan safnya. Kalau ada saf yang kosong, dia penuhkan saf yang kosong, Allah dan para malaikatnya berselawat. Kalau saf itu pula nampak seperti tidak rapat, ada lagi ruang-ruang dia, maka kalau kita rapatkan, Allah Ta'ala akan mengangkat satu darjat dengan sebab kita merapatkan pada ruang-ruang yang tidak rapat tadi. Di sini kita dapati perbuatan soft ini kadang-kadang masih belum lagi ramai yang maksudnya menyambung soft ini, merapat-rapatkan soft ini, satu perkara yang kita selalu kena sering ingat-ingatkan. Kalau muslimat pun macam tu juga ya, jangan sampai ada yang terputus, seorang sembahyang belah kanan, seorang sembahyang belah kiri. Sebab kadang-kadang jemaah imam dia tak nampak saf yang kosong tu. Kan kalau muslimat dia ada tirai dan sebagainya, tapi kita kalau sebagai muslimat tolong ingatkan rakan-rakan kita. Kalau boleh ambil hadis ni mungkin boleh ditampal ya di tepi-tepi, di dinding, di masjid, buat cantik-cantik hadis ni tulis, boleh mengingatkan kepada orang supaya menyambung saf. Baik. Kenapa? Maksudnya kita lihat kalau kita baca dalam hadis yang lain. Okey, cuma saya tidak masuk, saya tidak letakkan hadis tu dalam nota, tapi saya baca sahaja secara sepintas lalu tentang hadis betapa pentingnya menjaga saf ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu, menjaga saf ni dia sangat penting. Nak tahu pentingnya macam mana? Okey, saya sebutkan kepada tuan-tuan, saya bacakan kepada tuan-tuan 3 hadis daripada Nabi SAW betapa pentingnya saf ini. Okey, kalau tuan-tuan nak tulis isi penting dia, maksudnya saf ini dia menjadi satu perkara yang besar di dalam solat, bukan sekadar kita hanya memenuhi rukun solat. Kita tahu kan rukun solat dalam mazhab Syafi'i ada 13. Sebenarnya dia bukan hanya pada rukun solat. Dari sudut solat tu sah lah.
kalau rukun dipenuhi. Tetapi mungkin pahala kita tak lengkap, mungkin pahala kita tidak sempurna kerana salah satu sebabnya mungkin kerana soft solat kita. Kadang-kadang sebab tu memperhatikan, mengambil berat tentang soft ini besar dalam agama. Okey, siapa kata? Nabi kata. Okey, yang pertama, soft ni, tuan-tuan tulis ya, maksudnya kepentingan soft ini, yang pertama, menandakan kesempurnaan solat. Tulis. Soft ni kepentingan dia apa? Nombor satu, dari sudut kesempurnaan solat. Kesempurnaan solat. Itu nombor satu. Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda. Nabi kata, sawu sufufakum. Nabi kata, luruskanlah saf kamu. Fa inna taswiyatas saffi. Nabi kata, sesungguhnya meluruskan saf termasuk dalam kesempurnaan salat. Nabi kata, min tamamis salah. Nabi kata, luruskanlah saf kalian. Sesungguhnya meluruskan saf itu, kata Nabi, min tamamis salah. Daripada kesempurnaan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebab itu, kalau kita sembahyang berjamaah, kena diambil berat tentang saf tersebut. Kalau yang paling berat sekali kosong lah. Jangan bagi ada yang kosong. Kalau kosong tu dah dipenuhi, tengok ada lagi tak celah-celahnya. Okey, kita rapatkan. Allah akan angkat darjat kita. Kalau dia tak lurus, kita kena luruskan. Macam mana nak luruskan? Kalau kita tengok dalam gambar, rapat seperti ni sebenarnya rapat. Bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki. Kalau tengok gambar ni mungkin kita janggal nak buat. Sebab apa? Sebab terlalu rapat kan? Maksud dia rapatlah. Tidaklah sampai tak ada, janganlah sampai kita nak sujud tu pun rasa macam susah. Tapi kita kena belajarlah. Sikit-sikit kita buat. Kalau ikutkan memang macam ni. Dalam hadis memang Nabi kata, bahu bertemu bahu. Bahu bertemu bahu. Kalau bahu tak bertemu bahu tu, masih belum lagi rapat sebenarnya. Kalau kita biarkan ada kosong, kita tengok ya. Gambar pendek. Kalau kita biarkan dia ada kosong, antara bahu dengan bahu, dekat sini yang syaitan akan bertinggik dalam hadis yang sahih tu. Dekat sinilah syaitan akan bertinggik kalau ada celah-celah kosong di antara bahu. Kalau bahu dia rapat macam ni, kaki dia rapat, dekat mana lagi syaitan nak duduk? Dia dah tak boleh dah. Kalau kita biarkan dia rapat bahu dengan bahu tu, dia tidak rapat, nanti syaitan akan duduk di situ. Kat situlah syaitan akan menghilangkan kekhusyukan kita solat. Itu hadis yang sahih Nabi sebut. Tapi sepatutnya begini. Tapi kita nak buat begini, kalau kita tak biasa mungkin agak janggal. Tapi lama-lama insya-Allah buat. Perlahan-lahan kita buat. Tapi pastikan kita yang solat berjamaah tu, pastikanlah tidak ada yang boleh mengganggu orang lain. Jangan duk makan durian kuat pula kan. Sampai orang sebelah pun boleh bau. Janganlah ganggu orang. Maksudnya pastikan dari sudut bau-bauan tu selesai, rapatkan. Okey, jadi Nabi kata, lepas tu lurus. Nak lurus macam mana? Dia lurus tu kan kadang-kadang ada garisan. Dia sebenarnya kaki bertemu kaki. Okey. Hadis ni yang saya baca tadi tu menunjukkan bahawa meluruskan saf menandakan kesempurnaan solat. Hadis kedua kata, saf ni penting lurus dia adalah menandakan orang itu solat. Kalau pertama tadi, tanda sembahyang orang itu sempurna. Yang kedua, tanda orang tu dia solat. Maksudnya menandakan orang itu solat. Maknanya kalau kita safnya tidak lurus di masjid atau di surau kan, kalau safnya itu tidak betul, tidak lurus, seolah-olah macam orang tu tak sembahyang. Bukan saya kata, Nabi yang kata. Bukanlah kata dia kena sembahyang balik, tak. Tapi nilai sembahyang tu dia juga ada kaitan dengan saf. Okey, Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari.
Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi kata sawu sufufakum. Nabi kata luruskanlah saf-saf kamu. Fa inna taswiyatas sufufi. Sesungguhnya meluruskan saf min iqamatis salah. Menandakan ia mendirikan salat. Betapa besarnya pada menjaga saf ini sehingga Nabi mengatakan ia ada kaitan dengan mendirikan salat. Yang ketiga, kita tak kena tulis yang ketiga, maklumat ketiga, dia ada kaitan solat orang itu bagus. Bagus ke solat seseorang, solat jemaah itu bagus ke tak bagus, dia melihat kepada saf dia. Hadis yang ketiga ni adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Sabda Nabi SAW, aqimus saffa fis salati. Nabi kata, luruskanlah saf kamu ketika salat. Fa inna iqamatis saffi. Sesungguhnya meluruskan saf itu, membetulkan saf itu min husnis salati. Daripada kebaikan salat seseorang. Ada 3. Saf ni, dia ada kaitan dengan kesempurnaan salat. Dia ada kaitan dengan tanda orang tu mendirikan salat. Yang ketiga, ada kaitan dengan salat orang itu bagus ke tak bagus. Ada 3. Sebab itu, jangan diabaikan tentang isu saf. Kadang-kadang kita tak nampak isu tu. Kan? Tapi lepas ni, kita semua dah belajar, ambil peduli. Kalau tengok gambar ni kan, kalau kita tengok gambar yang salah ni kan, kaki jemaah tidak bersentuhan. Yalah, sebab kalau ikut hadis tu, Nabi ajar pada kita, kaki bertemu, kaki dengan kaki rapat, bahu bertemu bahu. So kena ada kosong. Patutnya kaki kita sepatutnya gambar yang betul. Kaki jemaah bersentuhan. Ini sebenarnya. Yang ini yang Nabi kata yang ada ruang tadi, celah-celah tadi. So kalau kita rapatkan kaki kita dengan kaki orang sebelah kita, Allah Ta'ala akan angkat satu darjat kita di hari akhirat. Maka jangan lepaskan peluang dari sudut merapatkan saf, mengisi saf-saf yang kosong dan juga meluruskan saf. Tak perlu nak terkejar-kejar untuk kita solat. Tapi sepatutnya imam kena pastikan saf-safnya solat. Orang yang duduk pada bahagian yang hujung, mungkin kena tengok saf solat je. Maka jangan diabaikan tentang saf di dalam solat. Baik, kita pergi kepada amal yang keempat. Okey, amal yang keempat yang kita boleh dapat doa di kalangan para malaikat, iaitu setelah selesai imam menyebutkan perkataan waladhdallin, kita semua digalakkan untuk menyebutkan kalimah amin. Dia boleh pendek dan panjang pun boleh. Tu pun boleh panjangnya, pendek pun boleh. Amin ataupun amin. Boleh. Itu diulas oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia. Jadi setengah orang kadang-kadang dia tak baca ucapan amin, dia diam je. Jemaah. Tambah-tambah lagi lelaki. Kalau perempuan tu mungkinlah kita tak dapat dengar suara dia kan. Tapi kalau jemaah lelaki, sepatutnya apabila imam baca je waladhdallin nak pergi ke amin tu, kena sebut ucapan amin tu. Amin. Kan? Kat situ ada kelebihan. Kelebihan dia apa? Mari kita baca hadis ni. Okay, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW, "Idza ammana al-imamu," apabila imam. Kejap ya, saya tunjukkan tunjukkan spotlight dia. Okay, saya tunjuk pointer Okay, Nabi kata apa? Apabila imam berkata amin, maka Nabi kata apa? Maka hendaklah kamu berkata demikian juga. Okey, hadis ni yang ambil yang sini, iza amanal imam. Okey. Nabi kata,
Lepas tu maknanya Nabi SAW yang perintah. Nabi kata apabila imam tu berkata amin, Nabi kata fa'aminu. Nabi kata macam tu juga kamu kena mengucapkan amin. Fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Sesungguhnya sesiapa yang bersama aminnya dengan amin malaikat. Sesiapa yang bersamanya aminnya dengan amin malaikat. Maknanya apa? Maknanya malaikat pun mendoakan. Sebab amin ni dia dikaitkan dengan doa. Amin ni maksud apa? Perkenankanlah, mustajabkanlah, tunaikanlah. Itulah ucapan amin. Jadi kan dalam Fatihah kan kita berdoa. Kita minta kepada Allah apa? Daripada ayat 1 sampai ayat 7 semuanya doa. Kan? Lepas kita doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim tu kan kita nak minta Allah perkenankanlah. Itulah kata amin. Amin tu maksudnya mustajabkanlah, perkenankanlah, tunaikanlah. Jadi sebenarnya para malaikat pun dia berdoa juga. Sebab itu Nabi kata, apabila kita kata amin, sama macam aminnya malaikat. Maksudnya malaikat tu dia memang aminkan juga setelah imam itu membaca suratul Fatihah. Maka kata Nabi, sesiapa yang bersamanya amin para malaikat, kelebihan dia apa? Dekat sini, doa malaikat tu sebenarnya dia dekat dengan, maksudnya malaikat mendoakan orang yang baca, malaikat mendoakan malaikat dia mendoakan juga pada bacaan Al-Fatihah tersebut. Maka dia akan diampunkan, ghufira lahu taqaddama min dhanbihi, dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu. So ini dapat kelebihan Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lepas jika kita berdoa dengan kita mengucapkan amin selepas habis selesai membaca suratul Fatihah. Sebab ketika itu para malaikat juga mereka mendoakan. Mereka juga berdoa kepada Allah. Okey, tapi jelas ya. So dia dapat kelebihan diampunkan dosa yang telah lalu. Okey, ni mudah saja amal ni. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kita pergi kepada perkara yang berikutnya. Perkara yang berikutnya adalah galakkan. Kenapa kalau kita mengucapkan amin ini, apa yang bagusnya? Yang bagusnya adalah dia ada kaitan dengan kita menyakiti orang-orang yang bukan Islam, iaitu orang-orang Yahudi. Sabda Nabi SAW, hadis ini dia adalah hadis yang sahih. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga hadis riwayat Ahmad. Sabda Nabi SAW, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in. Tidak ada suatu perkara yang tu satu je ya. Tidak ada satu perkara yang sangat dirasa sasat. Maknanya tidak ada yang menyakiti orang-orang Yahudi ni melainkan daripada ucapan salam dan juga ucapan amin di belakang imam. Maknanya orang Yahudi ni dia sangat sakit hati kepada orang Islam kalau dia mengucapkan salam dan kalau dia mengucap amin di belakang imam. Antara sebab dan musabab, sebab memang dalam suratul Fatihah itu ada menceritakan tentang orang Yahudi yang Allah gelar mereka ini dengan gelaran al-maghdub, orang yang dimurkai. Jadi kalau kita tak ucapkan amin, dia seperti mana kita tak kata makbulkanlah, sebab amin tu maksudnya makbulkanlah apa kita minta tu. Jadi orang-orang Yahudi sangat sakit hati kepada orang Islam yang banyak mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum dan juga mengucapkan amin di belakang imam. So moga-moga lepas ni kalau kita solat berjamaah, maka jangan lepaskan peluang untuk mengucapkan amin selepas membaca Fatihah kerana dapat kelebihan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Baik, kita pergi kepada amal yang berikutnya yang kelima. Okey, mudah je kita belajar.
Walaupun mudah, walaupun senang, tapi nak amal tu memerlukan kepada pertolongan Allah. Sebar-sebarkan maklumat ni pada orang lain. Okey, yang kelima. Yang kelima, mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Maksudnya, kalau kita nak doakan orang lain, kawan kita ke, janganlah kita bagi tahu kat dia WhatsApp dia. Nanti aku nak doakan kau. Kau nak minta aku doa apa? Tak perlu kita bagi tahu dekat dia. Doa itu sangat mustajab. Maksudnya, mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Okay. Dia dapat kelebihan apa dekat malaikat tu? Malaikat doa apa pula kepada orang yang macam ni? Contoh kan, kita sembahyang zuhur nanti. Kita doakan untuk kawan baik kita, pakcik kita ke, makcik kita, kita doakan dia. Doa kita tu, pertama dia memanglah, doa kita tadi tu, kita akan dapat doa malaikat. Macam mana malaikat doa? Okay, mari kita baca hadis dia. Sabda Nabi SAW, da'watul mar'i. Nabi kata dalam hadisnya, da'watul mar'il muslimi li akhihi. Doa seseorang muslim untuk saudaranya. Saudaranya ni bukanlah bermakna mesti saudara pakcik, makcik tu. Saudaranya saudara se-Islam juga. Okey. Doa seseorang muslim untuk saudaranya. Yang saudaranya tu apa? Bidhahril ghaibi. Yang saudaranya tadi tu dia tak ada dekat tempat dia doa tu. Maknanya apa? Maknanya tanpa kehadiran orang yang didoakan. Maknanya orang tu tak tahu. Orang tu tak berada dekat situ. Kita doakan dia, apa yang dia dapat? Okay. Kata Nabi SAW, pertama doa dia tu mustajabatun. Doanya itu akan dikabulkan. Ini yang pertama. Yelah sebab apa? Sebab kita ikhlas. Sebab kalau orang tu ada dekat kita, mungkin kita doakan dia nanti, orang tu nak bayar upah kat kita ke, mungkin orang tu puji kita ke, kan? Tak. Kita buat ikhlas. Dia tak tahu pun kita doakan dia. Kata Nabi SAW, doa itu akan dikabulkan. Doa itu mustajab. Okey. Tapi ada syarat dia. Syarat dia apa? Syarat dia, mestilah. Sekejap ya. Sekejap, saya kontrol suara sekejap. Okey. Lepas tu syarat dia apa? Syarat dia kullama da'a li akhihi bi khairin. Maksud dia syarat dia apa? Syarat dia selama mana dia mendoakan untuk saudaranya itu kebaikan. Okay, faham tak maksudnya? Maksudnya kita teringat dekat siapa? Teringat dekat kawan baik kita dulu waktu kerja dulu kan. Waktu kerja dulu teringat dekat dia. Apa cerita dia? Kan? Jadi kita doa dia pasal dia tak ada kepentingan apa-apa pada kita, dia tak ada di depan kita kan, kita ikhlas doakan dia. Maka kita doa dia kebaikan, doa itu mustajab. Selama mana kita doakan orang itu kebaikan. Kenapa dia mustajab? Kita baca doa ni. Sekejap saya kontrol audio sekejap. Okey, lepas tu Nabi kata apa? Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Rupa-rupanya di kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Di kepala siapa? Kepala orang yang berdoa tadi tu. Yang kita mendoakan kawan kita tu contohnya kan. Sebenarnya ada malaikat yang Allah tugaskan duduk dekat orang berdoa tu. Doalah. Ya Allah ya Rahman, Engkau rahmatilah sahabatku ini. Berilah dia kesihatan ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan. Kau lapangkanlah urusan dia ya Allah. Kan doa. Malaikat yang ada dekat kepala kita tu, amin. Dia kata amin. Amin, dia doakan kita. Dia tolong aminkan doa yang kita baca tu.
Lepas tu dia kaitkan dengan mustajab. Dia duduk belah kanan ke belah kiri, wallahu ta'ala alam. Nabi tak sebut. Tapi ada satu doa, ada satu malaikat yang Allah kirimkan berada dekat dengan kepala orang tu. Apabila kita kata, Ya Allah, Ya Rahman, engkau rahmatilah kawan baikku itu. Malaikat kata amin. Maka doakan. Lepas tu malaikat buat apa lagi? Malaikat kata, lepas tu qalal malaku al-muwakkalu bihi. Malaikat yang ditugaskan berada di kepala tadi tu, dia mengucapkan amin lah seperti saya sebut tadi. Dalam masa yang sama dia cakap apa tau? Dia cakap walaka bimithlin. Dia cakap engkau pun akan dapat doa yang sama. Yang pertama, malaikat tu dia akan kata amin ya Allah, mustajabkanlah doa dia ni. Perkara kedua, malaikat tu cakap apa? Engkau doa kawan kau tu sihat, engkau pun didoakan sihat. Engkau doakan kawan kau tu Allah Ta'ala mudahkan urusan dia, engkau pun didoakan Allah mudahkan urusan kau. Engkau yang doakan tadi pak cik kau tu supaya dia ni murah rezeki, engkau pun didoakan supaya dimurahkan rezeki. Tuan faham tak doa ni hadis riwayat Muslim? Masya-Allah. Selama ni kadang-kadang kita doa untuk diri sendiri je. Kan? Kadang-kadang kita terlupa nak mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Kan? Kita terlupa doakan untuk adik kita, kakak kita, pakcik kita, abang-abang kita. Kan, yang semua dilanda dengan masalah sebagainya kan. Kalau tak ada masalah pun doa dapat hidayah kan. Kita dapat dua kelebihan. Kelebihan yang pertama, malaikat tu akan aminkan doa kita tadi tu. Yang kedua, malaikat juga akan mendoakan perkara yang sama. Kita didoakan dapat perkara yang sama. Kalau kita minta kepada Allah beri dekat pakcik kita tu, makcik kita tu contoh 10 doa kita minta untuk dia, maka kita akan dapat 10 doa itu yang sama seperti mana pakcik yang kita doakan tu. Maknanya kita tak rugi apa-apa pun dalam kita mendoakan orang lain. Dalam doa tu mustajab, dapat juga doa yang sama. Jadi lepas-lepas ni, rajin-rajinkanlah mendoakan orang lain. Allah akan hantar malaikat untuk aminkan kita dan malaikat juga akan mendoakan perkara yang sama kepada kita. Kita akan dapat doa yang sama kepada kita. Hadis riwayat Muslim nombor hadis 2733. Okey, mudah saja doa dia. Okey, amal ya. Okey, selesai. Kita pergi kepada amal yang ke-6. Iaitu amal kita bersolawat ke atas Nabi SAW. Yang ini kita dah belajar pun sebelum ni pada tajuk solawat dan salam. Tetapi pada kita menyebut tentang kelebihan solawat dan salam tu, kita sebut banyak kelebihan. Tetapi untuk kali ini kita letak dia di bawah satu topik doa-doa para malaikat. Antaranya bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat di manakah rujukannya, di manakah dalilnya untuk kita nak amalkan amalan yang ke-6 ini. Dia bersandarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Status hadis ni, hadisnya statusnya adalah hasan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan." Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, lam tazilil malaikatu tusalli alaihi ma shalla alayya. Selagi itulah para malaikat sentiasa berselawat untuknya sebanyak mana yang dia berselawat kepadaku. Jadi kalau kita selawat kepada Nabi sekali, malaikat berselawat kepada kita sekali. Kalau kita selawat kepada Nabi 100 kali, malaikat-malaikat ini akan berselawat untuk kita sebanyak 100 kali. Malaikat mendoakan kita. Mustajabnya doa para malaikat. Okay. Kalau kita mulut kita asyik berselawat daripada Nabi sampai 1000 kali, macam itulah para malaikat akan mendoakan kita mengikut bilangan itu. Sebab itu Nabi mengatakan falyaqul, maka berselawatlah kalian
maka berselawatlah hamba itu min dzalika aw liyuksir, sama ada dia nak selawat sedikit ataupun dia nak selawat lebih banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maknanya selama ni kita yang kalau ada yang rajin berselawat kepada Nabi SAW kan, kita dah belajar dah selawat apa semua tu, maka malaikat akan berselawat kepada kita. Dia mendoakan kita. Dia mendoakan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Maka kita tak rugi apa-apa tuan-tuan dan perempuan. Dahlah kita dapat kelebihan kita dengan Nabi SAW. Kan kita dah baca kelebihan selawat kan. Salah satu daripadanya dapat doa malaikat. Tapi bukan satu malaikat. Sebab Nabi kata malaikah maknanya ramai malaikat. Kita dah sebut dah pada siri yang pertama dulu. Betapa ramainya malaikat. Kalau malaikat yang ada dekat langit tu setiap hari 70,000 yang pergi kat Baitul Ma'mur kan. Berapa ramai malaikat. Selawat sekali saja bayangkan. Kalaulah malaikat Allah ni ada berbilion-bilion, Allah dia yang tahu kan. Maka banyak itulah malaikat akan berselawat kepada kita. Mendoakan kita. Jadi jangan lepaskan peluang berselawat ke atas Nabi SAW. Okay. Kita pergi kepada amal yang ketujuh. Amalan yang ketujuh iaitu amalan kita pergi menziarahi orang yang sakit. PKP ni tak bolehlah sewenang-wenangnya menziarah orang sakit. Lepas ni, kalau pandemik ni dah selesai, dibenarkan untuk kita menziarahi orang sakit kalau boleh ambil peluang. Persatuan, badan-badan pertubuhan, AJK, kampung ke, taman ke, masjid ke mana ke, kalau boleh kempen dekat masyarakat supaya pergi ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit. Kalau kita tahu ada orang sakit di kalangan kita kan, kalau orang tu dia izinkan kita maklumkan, kita boleh maklum dalam grup. Buat pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, ada satu jemaah kita ni, sekian, dia sekarang sakit. Jadi sesiapa yang ada kelapangan, jomlah kita pergi ziarah orang sakit ni. Okay, sila letakkan nama siapa nak pergi. Contoh, masjid tu pun macam tu juga, mainkan peranan. Sebelum kita bersurai, saya nak maklumkan sebagai pengurusi masjid bahawa ada satu jemaah kita, Pak Haji ni, dia dah lama tak datang salat berjamaah. Rupa-rupanya dia sakit. Rumah dia nombor sekian-sekian. Mana-mana jemaah yang ada kelapangan, silalah pergi menziarahi orang sakit. Kalau dia pergi ziarah orang sakit, tuan-tuan, dia tak perlu lama pun. Tapi tuan-tuan kena belajarlah adab-adab menziarah orang sakit tu. Dia tak perlu lama pun. Kan? Pergi tanya khabar, berikan dia kata semangat, sebagainya. Dia dapat kelebihan dia. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan. Tidaklah seorang muslim yang menziarahi saudaranya. Menziarahinya khususnya pada yang sakit lah. Yang tak sakit pun dia boleh dapat juga sebenarnya. Tapi lebih-lebih kuat lagi kepada orang yang sakit. Bukan, maafkan saya. Saya terima menziarah orang sakit. Okey. Hadis ni saya minta tolong betulkan ya. Bukan sekadar menziarah orang sakit, orang tak sakit pun. Tolong betulkan sekejap. Kita betulkan sekejap ya. Saya tersilap sebenarnya. Okey. Kita buat macam ni. Sekejap Sekejap Okey, menziarahi sekejap Sekejap, saya betulkan. Sekejap saja, bagi saya waktu. Okey, ni yang sebenarnya. Tolong betulkan dekat nota. Tolong betulkan. Nombor 7 ni sebenarnya adalah menziarahi orang sihat dan juga orang sakit. Dia termasuk di dalam dia. Dia bukan pada orang sakit saja, orang sihat pun termasuk. Perbuatan ziarah. Nanti dah dapat rentas negeri, dah dapat rentas daerah, pergilah ziarah. Kan sekarang ni nak rentas negeri pun tak boleh.
Saya duduk dekat dengan Gombak ni, dekat Tarabangsa, nak rentas tol Gombak pun tak lepas. Nak balik ke Bentong kan. Tapi lepas ni kalau dapat lepas Allah bagi nikmat kita kebebasan untuk merentas, kan, contohnya siapa yang dah ambil 2 dos dimaklumkan dia boleh rentas negeri. Contoh, ambil peluang tu nak pergi ziarah. Ziarah kakak, ziarah adik-beradik yang lain, ziarah pakcik-makcik, tambah-tambah lagi pergi menziarahi ibu dan bapa. Memang tak dapat dinafikan. Gunakan kebebasan bergerak itu dengan buat pahala. Pergi ziarah. Tambah-tambah lagi kalau orang tu sakit. Sihat pun kita ziarah, sakit pun kita ziarah. Dapat fadilat ni. Apa kelebihan dia? Okay, Nabi kata, tidaklah seorang Muslim yang dia pergi menziarahi saudaranya. Yang sakit ni kalau boleh kita umumkanlah, sama ada dia sihat ke, dia sakit ke, di pagi hari. Okey. Melainkan, sekejap ya, saya lihat ada ni. Nabi sebut begitu tak? Sekejap. Okey. Melainkan 70,000 para malaikat akan bersolawat kepadanya sehingga waktu petang. Dan apabila dia menziarahinya di waktu petang, 70,000 malaikat akan berselawat kepadanya sehingga waktu pagi. Maknanya begini. Kalau kita pergi ziarah orang sakit contohnya, kan, pada waktu pagi, kita pergi di waktu pagi, 70,000 para malaikat akan berselawat kepada dia sampai waktu petang. Contohnya kita pergi ziarah orang sakit tu pada pukul 10 pagi. Contoh. Sekejap je kita ziarah dia. Tak lepas setengah jam pun. Contoh kan. Maka malaikat Allah akan hantar 70,000 malaikat daripada pagi tadi tu sampailah waktu petang. Malaikat tu akan buat apa? Dia akan bersolawat. Dia akan bersolawat. Salawat tu dia akan doa lah. 70,000 malaikat akan doakan kita yang pergi ziarah orang sakit tadi pada pukul 10 pagi sampai waktu petang. Apabila kita pergi menziarahi pula orang yang sakit tu pada waktu petang. Contohnya kita tak dapat nak pergi waktu pagi. Ataupun semalam kita pergi waktu pagi. Besok kita pergi lagi waktu petang. Kita beritahu kat dia, petang nanti aku datang ya. Petang tu kita pergilah pukul 3 petang ke contoh kan. Contoh. Maka Allah Ta'ala akan hantar 70,000 malaikat akan mendoakan kita sampai waktu paginya. Contohnya kalau kita pergi ziarah pada waktu petang, pukul 3, daripada petang tu sampai pagi esoknya, 70,000 malaikat akan mendoakan kita. Bayangkan, kalau kita pergi ziarah sekejap waktu pagi, lepas tu petang pun kita pergi sekejap waktu petang kan. Pagi tu pergi setengah jam sekejap, petang pun kita pergi lagi. Satu hari tu 70 kita akan dapat lebih kurang 140,000 malaikat lah sebab 70,000 pagi, 70,000 petang. Kan kalau kita nak kira macam tu, wallahu ta'ala, Allah je Maha mengetahui. Sebenarnya hadis ni dia nak menunjukkan kepada ramainya malaikat yang doakan. Satu hari bayangkan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita tahu ada orang yang sakit, kan, kita ambil peluang. Tambah-tambah lagi kalau dia ada hubungan kali kerabat, hubungan kekerabatan dengan kita, pahala dia lagi berganda lah. Jadi Allah doakan. Kejap je, tak perlu lama ziarah orang sakit ni. Sampai ke pagi malaikat doakan. Bayangkan tuan-tuan, malaikat doakan. Ya Allah ampunkanlah dia, Ya Allah rahmatilah dia, Ya Allah jauhkanlah dia daripada api neraka. Ya Allah, para malaikat doakan kita, Ya Allah, tuan-tuan dan puan. Jadi janganlah berkira tambang, jangan berkira kos minyak, jangan berkira waktu. Aku tak ada masa nak pergi ziarah. Jangan. Jangan berkira sangat parking tak ada. Jangan berkira sangat sibuk. Tapi kita telah terlepas doa-doa para malaikat yang begitu ramai malaikat doakan kita. Lepas tu dalam masa yang sama dia dapat apa tau? Dalam hadis dia mengatakan, wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia akan dapat kebun buah-buahan di dalam syurga. Dia dapat kebun dalam syurga. Selama mana dia pergi ziarah orang sakit tu sebenarnya, kita pergi ziarah orang sakit tu sebenarnya kita seperti berada di dalam syurga sebenarnya. Jadi kita jangan ingat taman syurga ni hanya dekat majlis ilmu.
Lupanya syurga ni, kebun syurga tu ada pada hospital, pada rumah-rumah sakit. Kalau kita baca hadis lain sebut, dia akan berada dalam kebun syurga selama mana ia pergi ziarah orang sakit tu. Maknanya tu dekat rumah-rumah orang sakit tu ada kebun-kebun syurga yang ramai orang tak tahu. Jadi ambil peluang. Kalau kita nak latih dengan diri kita, mungkin kita buat dalam bentuk berpersatuan. Okey, sebulan sekali, okey, Persatuan Wanita Islam Prihatin, contoh kita ada buat lawatan pergi menziarahi orang sakit. Kita nak pergi ke kebun syurga, ajar orang ke kebun syurga. Mungkin selama ni orang tak faham kan. Lepas kat situ adanya kebun syurga. Orang tanya apa kebun syurga? Tu dekat rumah orang sakit tu. Tu dekat hospital, dekat rumah ke, dekat mana adanya kebun syurga. Dengan syarat kita ikhlaslah kerana Allah. Lepas tu malaikat doakan kita, Masya Allah. Besarnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini adalah hadis statusnya Hasan, riwayat Al-Imamu Tirmizi. Baik. Kita lanjutkan kepada amal yang ke-8. Okey, amal yang ke-8 adalah amal yang dia ada kaitan juga dengan 7 tadi. Amal ke-8 waktu kita ziarah orang sakit tu, janganlah sampai kita bersembang panjang sampai kita terlupa nak mendoakan orang sakit tau. Jadi kalau kita datang ramai-ramai, mungkin kita boleh belajar, lebih elok doa baca seorang-seorang lah. Tapi kalau untuk permulaan dia, kita lantik seorang yang bacakan doa. Tulis atas kertas doa tu. Seorang baca. Contoh, bacalah surah, yang lain tu aminkan. Boleh baca. Kenapa? Doa yang dibaca di sisi orang yang sakit ataupun orang yang mati, doa tu mustajab. Sebab apa? Malaikat akan aminkan. Maknanya malaikat tu doakan juga. Malaikat tu akan aminkan. Itu dipanggil doa malaikat. Doa malaikat bukan pada orang yang baca tu. Tapi doa malaikat itu, doa yang kita baca tu, malaikat akan aminkan doa kita tadi tu. Kita dapat pahala doa kat orang yang sakit tu. Tapi dia merujuk. Dia tak sama macam doa yang ketika doa yang saudara kita tak hadir tadi, yang itu memang malaikat doakan juga untuk kita. Tapi dalam kes ini, doa yang kita baca tadi kan sangat kritikal orang yang sakit tadi. Begitu juga orang yang mati memerlukan doa, maka doa yang kita baca itu malaikat akan aminkan. Malaikat juga mendoakan, mengaminkan doa itu. Okey, kita tengok hadis rujukan dulu. Ini hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi SAW, "Idza hadartumul marida." Apabila kamu mengunjungi, menziarahi orang yang sakit. Awil mayyita, ataupun orang yang dah meninggal. Faqulu khaira. Maka ucapkan yang baik-baik. Jadi kalau kita pergi ziarah orang sakit, macam tadi kan, dahlah kita dapat pahala ziarah orang sakit. Malaikat pula doakan kita daripada pagi sampai ke petang kalau kita pergi waktu pagi, kan? Maka ambil peluang doakan orang sakit tu. Begitu juga kepada orang yang mati. Sebab apa? Nabi kata cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik. Kerana apa? Fa innal malaikata. Ini kerana sesungguhnya para malaikat yu'amminuna ma taquluna. Para malaikat itu akan mengaminkan apa-apa yang kamu ucapkan itu. Apa-apa yang kamu katakan itu. Ucap yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Doakan. Ya Allah. Ya Allah. Kan? Ya Allah, Ya Rahman. Kan? Engkau sembuhkanlah saudaraku ini, Ya Allah. Kau sembuhkanlah. So malaikat akan buat apa? Amin. Amin malaikat. Malaikat akan mengaminkan doa tu. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita doakan orang mati, Allahumma ufillahu, kalau lelaki lah, Allahumma ufillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah rahmat, Ya Allah ampunkanlah dia, Ya Allah rahmatikanlah dia, berilah afiat kepada dia, kan?
malaikat akan kata apa? Amin, amin, amin. Malaikat mengaminkan. Tu yang kita panggil doa para malaikat tu. Malaikat mengaminkan apa yang kita ucapkan. Hadis riwayat Muslim, nombor hadis 911. Maka ambil kesempatan berdoa. Ambil kesempatan berdoa. Okey, kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi SAW, nak doa apa? Dia sebenarnya dalam bab doa ni dia terbuka. Kita boleh baca doa yang sendiri, yang sebab dia doa kan. Dia doa ni dia agak luas sikit perbahasan dia. Maksudnya diluaskan nak amal doa yang mana. Janji doa yang baik-baik. Tapi kalau kita nak dapat pahala doa ikut sunnah Nabi, maka kita boleh amalkan doa ni. Saya bagi contoh. Semua dalam hadis Nabi SAW. Okey. Doa yang pertama, saya letak doa pertama kan. Doa pertama dia ada 3 doa. Tapi kita tengok dulu. Doa pertama ni macam mana Nabi ajar. Okey, doa nombor 1 ni tengok dulu dia punya lafaz hadis dia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata. Dia kata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk. Masuk untuk apa? Masuk tu maksudnya pergi menziarahi. Siapa dia? Ala a'rabiyyin, seorang Arab Badui. Maknanya seorang Arab, orang kampung lah, orang hulu, orang pendalaman. Orang Arab ni, Nabi masuk, Nabi pergi ziarah dia. Cuba kita bayangkan. Kita gambarkan, kalaulah Nabi pergi ziarah kita ketika sakit. Kata macam mana kan? Doa Nabi. Nabi pergi ziarah orang Arab Badui ni, Nabi ziarah dia. Kan? Lepas tu, Abdullah bin Abbas ni dia kata wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu. Dia kata Nabi SAW ni kalau dia pergi jenguk orang-orang sakit ni, siapa-siapa pun jika bagi dia masuk menemui orang yang dijenguk tu, maknanya Ibnu Abbas kata Nabi dia pernah pergi ziarah seorang Arab kampung. Nabi ni kalau dia pergi ziarah je orang yang sakit tu seperti orang Arab Badui ni, Nabi akan buat apa? Nabi akan mendoakan orang itu. Nabi doa apa? Ni yang pertama. Doa pertama yang Nabi baca adalah la ba'sa tahurun insya-Allah. Oh, enggak ada apa-apa. Semoga penyakitmu ini menyucikan kamu insya-Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi kata tak apa sakit ni la ba'sa. Maknanya sakit ni sebenarnya dia ada faedah. Dia ada kebaikan. Tak apa sakit ni. Maksudnya janganlah marah dekat sakit tu. Maksudnya sakit ni sebenarnya baik. Nabi kata la ba'sa. Tak apa. Nabi kata tidak mengapa. Nabi kata tahurun. Nabi kata penyakit ni dia akan menyembuhkan, dia akan menyucikan engkau, dia akan membersihkan engkau insya-Allah. Nabi sebut. Itu doa pertama. Boleh baca. Senang tak hafal. La ba'sa tahurun insya-Allah. Jadi kalau kita baca doa ni, yang kita kata dekat kawan kita tadi tu, kepada orang yang sakit tadi, kita kata dengan penyakit kau hadapi ni, dia akan menyucikan kau, membersihkan dosa-dosa engkau dan sebagainya lah. Dia akan membawa kebaikan kepada engkau, menyucikan engkau, membersihkan engkau. Jadi mereka akan doa dia, amin. So moga-moga kita baca macam tu, lepas dia sihat tu, dia jadi baik. Dia bertambah baik. Kita tak tahu. Mungkin sebelum dia sakit, mungkin dia orang yang kurang dekat dengan Allah. Betul tak? Tapi selepas dia tiba sakit, kan, ramai orang datang ziarah dia, orang pula doakan supaya penyakit yang dia hadapi ni boleh menyucikan dia. Malaikat pula doa amin, 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 amin. Lepas dia sihat, dia jadi baik. Kita tak tahu. Lepas dia kata, insya-Allah, doakan macam tu. Semoga dengan kesakitan yang dia hadapi tu, dia berubah. Berubah pula, terbuka pintu hati dia berkat doa orang yang ziarah dia. Dengan berkat doa para malaikat mendoakan dia. Okay, itu doa nombor 1 boleh amal. Okay, doa nombor 2 apa kita boleh amal? Okay, sebelum tu, doa nombor 2 ni ada, tapi sebelum tu kita baca dulu hadis tu. Sabda Nabi SAW, man 'ada maridan, sesiapa yang pergi menziarahi orang yang sakit, lam yahdurhu ajaluhu, yang mana orang sakit tu dia belum matilah. Maknanya orang sakit tu belum datang lagi saat kematian dia.
Faqala indahu, lalu dia, iaitu orang yang menziarahi orang sakit tadi, hendaklah dia membaca indahu, di sisi orang sakit tadi, 7 marratin. Hendaklah dia membaca sebanyak 7 kali. Nabi kata, kalau kita ziarah orang sakit, orang tu dia tak meninggal lagi. Dia belum lagi meninggal, nyawanya masih ada dan sebagainya, hendaklah dia baca dekat orang sakit tu sebanyak 7 kali. Kenapa saya letak garis ni? Sebab ada doa dia dekat sini. Nabi suruh baca 7 kali. Okay, ni doa dia. Ikut saya baca doa dia ni. Doa kedua ni, Nabi suruh baca dia 7 kali ketika orang yang sakit tu. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Ulang 7 kali kan. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyak. Ulang 7 kali. Maksudnya apa? As'alullahal azim. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung. Rabbal arshil azim. Rabb, pemilik arasy yang agung, ayyashfiyaka, agar Allah itu menyembuhkan kamu. Dia ni, kejap dia ni maknanya adalah Allah. Dia ni maknanya Allah. Dia ni maknanya Allah. Maksudnya Allah yang mana? Allah yang azim, yang agung. Allah yang mana? Allah yang Rabbal arshil azim, yang memiliki arasy yang agung. Arasy yang agung ni tuan-tuan, arasy ni dia adalah makhluk Allah yang paling besar sekali. Bahkan arasy ni dia menjadi bumbung bagi dunia ni. Bumbung lagi bagi langit. Itu arasy lah. Okey, arasy. Lepas tu kita doa, maknanya kita bertawassul dulu, kita menyebut nama Allah dulu, Tuhan yang Maha Agung, kita puji Allah dulu, baru kita minta Allah sembuhkan orang yang kita doakan tadi, ayyashfiyaka, agar Allah menyembuhkan kamu. Nabi suruh baca berapa kali? 7 kali. Baca 7 kali ni. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Kalau tak boleh bahasa Arab, baca je bahasa Melayu, boleh juga. Okey, baca 7 kali. Maka Nabi kata, siapa yang menzarahi orang yang sakit belum waktu tiba kematiannya, lalu dia membaca di dekatnya sebanyak 7 kali tadi, apa yang Allah akan beri? Illa afahullahu min dhalikal maradi. Melainkan Allah akan menyembuhkannya daripada penyakit tersebut. Maknanya doa itu boleh menyembuhkan orang yang sakit tadi. Kalau Allah izinkan dia sembuhlah. Doa tu 7 kali. Hadis ni adalah hadis sahih. Riwayat Al-Imamu Tirmizi. Kalau tak ingat, tulis. Ambil, bawa, simpan, letak dalam purse ke, letak dalam wallet ke, letak dekat belakang telefon tu ke, selitkan ke mana-mana, letak. So lepas ni ziarah orang sakit, teringat doa ni baca. 7 kali. 7 kali. Dalam masa yang sama, ingat tak malaikat akan kata apa? Hadis tadi, malaikat kata amin. Baca kali kedua, malaikat amin. Kali ketiga, amin. Kali empat, amin. Sampailah ke 7. Lepas tu doa ni pula doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doakan. Okay, itu doa kedua. Doa ketiga apa nak baca dekat orang sakit? Ni doa nombor 3. Tapi sebelum kita baca doa nombor 3, kita tengok dulu asal-usul doa ini. Okay. Aisyah radhiyallahu anha berkata. Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, dia kata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kana ya'udu ba'd ahlihi. Nabi pernah menziarahi ahli keluarga dia, sebahagian ahli keluarganya. Nabi pernah pergi ziarahi. Nabi buat apa? Yamsahu biyadihi yumna. Nabi mengusapkan tangan kanannya. Maknanya Nabi ambil tangan kanan Nabi tu, Nabi usap kepada orang yang sakit tadi. Nabi pegang dia. Nabi sapu, Nabi usap lah. Okey, kan kita tahu tangan Nabi ni berkat. Tapi bukan hanya untuk Nabi saja, kita pun boleh buat macam tu. Kita pegang, kan, kita sentuh kepada kita pegang tangan orang sakit tadi, kan. Kita boleh baca sambil yang kita baca yang 7 tadi tu, kita boleh pegang tangan dia. Pegang.
Kanan ke kanan. Pegang dekat tangan dia. Kita buat apa? Wa yaqulu. Kemudian Nabi buat apa? Nabi baca. Aisyah nampak. Aisyah perhatikan. Maka Aisyah yang riwayatkan hadis ni kepada kita. Maka Nabi buat apa? Nabi ucapkan doa ni. Okey. Doa ni hadis riwayat Al-Bukhari. Doa ni berbunyi, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Okey, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Alif ni mungkin kita boleh matikan. Adhibil ba'sa, ba'sa. Okey. Dia lebih kepada sebab dia ba'asa. Adhibil ba'sa. Okey. Ishfihi wa anta syafi. Diulang. Sebab dalam doa ni, dia tidak sebut baca berapa. Maknanya sekurang-kurangnya sekali. Tengok apa doa ni. Allahumma rabban nasi. Ya Allah, engkau adalah Rabb bagi manusia. Adhibil ba'asa, hilangkanlah segala penyakit. Ishfihi, sembuhkanlahnya. Wa anta syafi, kerana hanya engkau yang dapat menyembuhkan. La shifaa, tidak ada penyembuhan, maksudnya tidak ada ubat. Illa shifauka, melainkan kecuali hanya ubatmu, penyembuhanmu. Shifaan, kalau kau bagi ubat tu ya Allah, shifaan, penyembuhan ya Allah. La yughadiru saqama, yang tidak meninggalkan sedikit penyakit pun. Maknanya dalam doa ni mula-mula kita puji Allah. Kita kata, ya Allah, engkau ni kan Tuhan bagi manusia. Kalau kita doa orang sakit tu, kita mengatakan, ya Allah, engkau adalah Tuhan manusia. Tuhan aku yang doakan orang sakit. Orang yang sakit ni pun engkau adalah Tuhan dia. Bahkan Tuhan semua manusia. Lepas tu kita doakan apa? Adhibil ba'asa, hilangkanlah segala penyakit. Ishfihi, sembuhkanlah dia. Kenapa kita minta Allah sembuhkan dia? Kerana Allah itulah saja yang boleh sembuhkan dia. Wa anta syafi. Kenapa kita, kalau Allah tu menyembuh, kenapa Allah tu menyembuhkan dia? Kenapa kita minta Allah sembuhkan dia? Pertama, sebab Allah Ta'ala itulah yang menyembuhkan dia. Yang kedua, kenapa? Kerana ubat pada sembuh tu hanya ada pada Allah. Tidak ada penyembuhan kecuali hanya penyembuhan engkau, ya Allah. Lepas tu kalau Allah dah sembuhkan, hilang penyakit tu. La shifaa la yughadiru saqama, penyembuhan yang tidak meninggalkan sedikit penyakit pun. Hadis riwayat Al-Bukhari. So, kita boleh baca 3 doa ni. Boleh baca dia. Kita boleh pegang tangan dia, pegang. Tapi beritahu kat dia dulu kenapa nak pegang. Kecuali kalau boleh pegang, kalau tak boleh pegang, tak boleh, janganlah pegang. Kalau perlu berlapik, letak je pegang lapik. Pegang kat dia. Pegang tangan dia, doakan dia. Pegang, doalah. La ba'sa tuhurun insyaAllah. Lepas tu bacalah. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka 7 kali tadi. Boleh baca doa ni. Ulang-ulang pun lagi baik. Selesai. Dapat pahala banyak. Ganjaran dia. Okey, malaikat doakan kita. Kalau dia doakan Allahumma rabbin nas, Allah doakan malaikat amin, 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 amin. Doa. Malaikat pun minta doa yang menyembuhkan. Seolah-olah malaikat mendoakanlah orang tu juga. Kan? Kita minta Allah sembuh hilangkan penyakit, malaikat kata amin. Okey, maka jangan lepaskan peluang untuk mendoakan orang yang sakit dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pergi kepada amal yang ke-9. Kita habiskan amal pada pagi ni insya-Allah. Okey, amal nombor 9. Ya. Ustaz, doa tadi tu Ustaz. Okey. Memang biasanya saya hantar doa tu, tapi pada sekali tu saya ditegur, katanya tak tahu yang mana patut saya ubah. Katanya kalau macam ni untuk lelaki, kalau macam ni untuk perempuan. Ataupun memang sebenarnya memang boleh digunakan untuk kedua-duanya Ustaz. Yang mana? Yang mana? Ya, doa yang mana? Doa yang tadi. Ni. Yang doa penuh tadi. Doa penuh tak? Boleh, dua-dua boleh. Boleh ya? Cuma yang yalah, maksudnya ishfihi dengan ishfiha lah.
Betul ya. Aha. ishfiha. Okey. Di situ Itu kita je. kena ubah. Ya, boleh. Ah. Tapi So kalau yang kita yang mana lelaki, yang mana perempuan dah lupa lah Ustaz. Fihi. ishfiha. Okey. Alright. Ishfihi dengan ishfiha. Okey. Ishfiha. Situ Okay, dia terima ubah dia. kasih Kak Fazlinah. Yang lain tu Okey. semua boleh samalah. Ni semua Okey. sama. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Kita lanjutkan dengan amal yang ke-9. Amal ke-9 ni adalah amal bersahur untuk berpuasa. Ini pun umum. Contoh kan, kalau nak berpuasa pada hari Khamis akan datang, contoh kan. Maka janganlah lepas peluang daripada tak bersahur. Sahurlah. Rajin, kuat macam mana pun badan kalau tak bersahur boleh puasa, jangan lepaskan daripada tak bangun sahur. Rugi sangat. Rugi apa? Mari kita baca hadis dia. Rujukan dia pertama, hadis riwayat Ibnu Hibban. Ni hadis ni sahih. Sabda Nabi SAW, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang bersahur. Malaikat doakan. Doa minta keampunan, doa jauhkan kita daripada neraka, doa malaikat untuk Allah bagi kita rahmat. Kita bersahur. Ya Allah, banyaknya kelebihan kita dapat. Malaikat doakan. Doakan, Ya Allah, rahmatilah orang yang bersahur tu, Ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah daripada api neraka pada orang yang bersahur tu, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang bersahur tu, Ya Allah. Bersahur je, tuan-tuan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tuan-tuan, sahur ikut sunnah Nabi. Jangan samakan sahur macam kita bersahur. Kita jangan ingat bersahur ni mesti nak kena masak nasi, kena ada lauk, kena ada. Tak, istilah sahur ni cukup hanya dengan seteguk air kosong. Ia sudah dipanggil sahur. Cukup dengan segelas air, cukup dipanggil sahur. Dalil dia ada hadis riwayat Ahmad. Sebab apa? Yang pertama, ibu-ibu bukan kena faham ya, sahur ni dapat doa malaikat. Tapi bukan doa malaikat je dapat. Sebenarnya, sahur tu dia ada keberkatan. Walaupun hanya seteguk air. Nabi kata apa? Saya baca terus terjemahan dia. Nabi SAW mengatakan bahawa sahur itu adalah makanan yang berkat. Maka janganlah kamu semua tinggalkan dia. Maksud dia berkat dekat situ ada kebaikan. Kalau kita makan nasi, berkat nasi tu dia bagi tenaga dekat kita untuk kita meneruskan puasa kita tu. Okay. Tak kira makan apa pun, Nabi kata dia ada berkat. Berkat tu maknanya berkat pada nak bagi kita tenaga, berkat tu nak bagi kita tahan lapar. Nabi kata sahurlah kerana ia adalah makanan yang berkat. Lepas tu Nabi kata, maka janganlah kamu tinggalkan sahur itu sekalipun kamu hanya meneguk seteguk air. Lepas tu baru Nabi sebut hadis ni. Hadis ni dia potongan daripada hadis yang panjang. Tapi saya hanya potong hadis ni sebab apa? Kalau kita baca hadis ni depan dia ada lagi. Depan dia tu yang saya sebut tadi tu. Yang Nabi kata dalam sabda dia, Nabi SAW bersabda, sahurlah, Nabi kata. Kerana pada yang kamu sahur tu ada berkat. Nabi kata jangan kamu tinggalkan sahur tu. Walaupun hanya seteguk air. Jangan sampai tak minum air, kata Nabi. Kenapa? Nabi sebut hadis ni. Kerana Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Kalau tak nak turun, duduk tingkat atas, nak turun ke bawah, ke dapur kan. Letak je air kat sebelah bilik tu. Bangun sekejap daripada tidur tu, minum air teguk. Dah sahur, istilahnya sahur. Itu tak mesti nak kena hidupkan api, nak kena masak nasi. Tak. Tapi kalau kita memang biasa makan nasi, makanlah. Tapi maksudnya istilah nak dapat kelebihan sahur ni, hanya dengan seteguk air. Tapi kalau tak nak bangun juga, nganga mulut tu, minta orang tuangkan air dalam tu minum. Punya dapat kelebihan doa para malaikat.
Okey, satu lagi, sahur ni tuan-tuan dan puan-puan, bagusnya dekat mana? Sahur ni sebenarnya dia adalah ikut sunnah Nabi SAW. Sebenarnya sahur ni adalah cara untuk kita membezakan macam mana ahlul kitab berpuasa. Orang Yahudi, mereka berpuasa. Cuma puasa orang-orang Yahudi, ahlul kitab ni puasa dia tak sahur. Kita orang Islam tak. Kita orang Islam kena bersahur. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi." Nabi kata perbezaan di antara puasa kita orang Islam. Nabi kata pembezaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Nabi kata aklatus sahari adalah dengan makan sahur. Maksudnya bersahur. Bukan sekadar nak cukupkan tenaga tak untuk membezakan dengan ahlul kitab. Jadi kalau kita nak puasa sunat, sahurlah. Lagi kalau makan kurma lagi berkat. Kan contoh kan, minum seteguk air dapat doa para malaikat. Lepas tu dapat pahala sunnah Nabi SAW. Itu tajuk tentang sahur. Nampak mudah. Kan? Mudah je nak bangun sahur ni. Tapi pahala dia besar. Kan? Dia punya ganjaran dia doa para malaikat. Okey. Yang terakhir sekali, yang ke-10. Okey, yang ke-10 dari sudut kelebihan menginfakkan harta. Hadis ni kita pernah baca sebelum ni kan. Okay. Sabda Nabi SAW, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi." Tidak ada satu hari pun yang dilalui oleh seorang hamba kecuali turun kepadanya 2 malaikat. Yaumi yusbihu tu satu hari yang dilalui. Bukanlah bermakna yusbihu tu mesti waktu pagi. Tak. Hadis ni termasuklah satu hari. Hari. Jangan kita faham hadis ni jumpa yusbihu tu maksudnya mesti pagi je aku nak infak. Jadi dah masuk zuhur dah tak nak infak dah. Tak. Bukan masuk hadis tu macam ni. Hadis ni kata tidak ada suatu mami yaumin yusbihu, tidak ada suatu hari pun, satu pagi pun. Satu pagi tu menunjukkan pagi tu kan permulaan hari. Maknanya hadis nak bagi tahu tidak ada hari yang dilalui. Maka kalau hari tu dia nak lalui, mestilah lalu dulu waktu pagi. Jadi tidak ada satu hari pun yang dilalui oleh seorang hamba kecuali turun kepadanya malaikat. Maknanya setiap hari ada malaikat yang Allah Ta'ala datangkan. 2 malaikat. Satu malaikat dia buat apa? Dia akan doakan kepada siapa? Kepada orang yang menginfakkan harta dia. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Infak ni maksudnya dia menginfakkan dia menginfakkan harta dia, kan? Dia buka online kan, dia tahu okay, dia nak infakkan harta dia. Dia infaklah RM10, RM20, contoh kan. Sampai sekarang ni mudah nak buat pahala. Kan tak perlu nak pergi bank, nak kena pergi bank in kan ke apa kan, contoh. Kan. Maka malaikat tu yang satu tadi dia akan doakan. Doakan supaya Allah Ta'ala ganti balik harta dia ni, gantikan balik harta dia ni. Tapi ada satu lagi malaikat. Malaikat ni pula dia doa keburukan. Inilah dalil yang menunjukkan bahawa malaikat ni dia bukan doa kebaikan je, dia ada juga doa keburukan. Saya ada maklumat, saya ada nota doa-doa keburukan pada malaikat. Tapi kita tak belajarlah tajuk tu lagi. Sebab apa? Sebab kita nak fokus kepada doa malaikat yang baik-baik. Doa yang buruk-buruk tu ada. Ada ayat Quran dan ada hadis Nabi. Hati-hati juga ya. Bukan malaikat ni kerjanya doa untuk kebaikan je. Ada perbuatan buruk tu, malaikat doa dia juga keburukan.
Antaranya di dalil dia. Ada satu malaikat ni pula kerjanya buat apa? Doakan keburukan. Kepada siapa? Kepada orang yang bakhil. Tambah lagi dia Pak Haji, Haji bakhil. Gurau je. Okey. Nabi kata, malaikat tu kata apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang bakhil. Hancurkan. Binasakanlah harta dia. Malaikat doakan. Kalau orang bakhil dia tahu hadis ni, habis dia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Hilanglah berkat pada harta tu. Maknanya malaikat mendoakan keburukan. Cuma hadis ni dia terpakai bukanlah pada infak pagi je. Tengah hari pun malaikat akan doakan. Petang pun malaikat akan doakan. Bukan hanya pada waktu pagi sahaja. Walaupun ada orang berpandangan infak pagi tu lebih baik. Infak harta pada waktu pagi tu dikaitkan dengan permulaan. Dia dalam mana-mana amal ibadat pun lagi cepat, lagi baik. Dia masuk kepada amal bekerja-kerja, bersegera dalam buat kebaikan. Bukan bermakna kalau kita infak kejap lagi lepas zuhur kan, macam ni kan kita dah belajar dah pukul berapa? Dah dekat pukul 12. Kan? Boleh tak sekarang kita nak infak contoh? Termasuk dalam hadis ni. Contoh lepas zuhur kan baru kita nak infak harta kita. Betul tak? Kan? Tunggu hari ni berapa bulan? 26 kan? Sepanjang dah masuk gaji kan? Contoh kan? Pencen tak masuk lagi ni. Oh baru masuk sekejap lagi lepas zuhur. Contoh. Termasuk dalam hadis ni. Iya dia termasuk. Walaupun dah masuk waktu petang. Bukanlah hadis ni hanya khusus kepada orang yang berinfak pada waktu pagi sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Maka habislah 10 kelebihan mendapat doa daripada para malaikat. Jam pun dah 11.46 pagi. Saya nak buka pada mana-mana persoalan jika ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak sebut tadi tu termasuk yang orang viral sedekah subuh tu. Ya. Orang viral tak faham Kak, apa dia tu? Ya. Ada kan sedekah subuh, kelebihan galakkan sedekah subuh. Termasuk. Dalil dia ambil mana? Dia ambil mana sedekah subuh tu? Tu nak tahu tu. Adakah termasuk dalil dia guna dalil ni ke? Saya rasa dia guna dalil ni. Cuma kalau kita baca pada hadis tu, dia bukanlah bermaksud mengkhususkan subuh je. Sebab dia menunjukkan bahawa ma min yaumin yusbihu. Tidak ada mana-mana hari pagi yang dia lalui. Nak menunjukkan bahawa kita kalau nak lalu satu hari, mestilah lalu pada waktu pagi juga. Betul tak? Nak dikata hari yang dia nak lalu tu, mesti dia tempuh waktu pagi. Bukanlah bermakna waktu pagi saja. Tapi kalau ada hadis lain, tolong kemukakan, mungkin kita boleh lihat nanti. Mungkin saya tak tahu, tuan-tuan boleh kongsikan, mungkin ada. Ingat ya, tidak semestinya saya kata tak ada, ianya tak ada. Mungkin saya tak tahu. Tapi setakat ini, tak jumpa lagi kata sedekah, kelebihan sedekah pagi-pagi tu. Dia panggil sedekah subuh. Tak ada. Sebab subuh ni, perkataan subuh, yusbih tu, kita jangan faham. Jangan kita translate dia yusbihu tu maksudnya subuh. Semata-mata subuh. Sebab tu kena faham kalimah ni, bermaknanya apa. Kalau macam tu susahlah kita nak baca zikir pagi dan petang yang Nabi kata asbahna wa asbahal mulku lillah. Kan Nabi kata ada asbahna, kan Nabi kata berpagi-pagi kami. Takkanlah berpagi-pagi kami tu kalau kita kaitkan dengan subuh, waktu subuh je. So kalau subuh dah habis tak boleh. Bukan, kita jangan faham maksudnya begitu. Tapi kalau ada yang khusus kata waktu subuh saja, kalau dikaitkan dengan subuh saja, tolong maklumkan. Saya wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau ada nanti tolong maklumkan. Ya? Tuan-tuan dengar kata ada sedekah waktu subuh Yang tu saya wallahu ta'ala, saya tak tahu yang tu. Tapi kalau siapa yang tahu, tolong tanya kepada yang memberitahu maklumat tersebut, di mana dia dapat kata kelebihan sedekah subuh. Subuh tu. Sebab sangat penting. Kita kena cari dalil dia.
Tapi kalau hadis ni dia tidak kaitkan dengan subuh. Kalau macam tu, kalau kita masuk saja habis subuh, dah tak dapatlah kelebihan hadis ni. Kalau kita baca perkataan ma mi yaumin yusbihu subuh, tak. Bukan maksudnya begitu. Setakat yang saya tahulah, wallahu ta'ala. Tapi kalau siapa yang tahu nanti tolong maklumkan. Tolong maklumkan. Okey, ada soalan Dalam lagi? chat banyak soalan, Ustaz. Ada soalan dalam chat. Kejap ya. Adakah perlu mengambil nafas baru untuk mengucapkan amin waladhdallin? Nak sambung pun boleh, tak sambung pun boleh. Dia tak ada kaitan dengan nafas pun. Dia tak ada kaitan dengan nafas pun. Okey. Doktor bekerja bila dia melihat pesakit, dia pasal niat nak ziarah penakit tu. Dia niat nak ziarah pesakit tu. Dia dapat tak doa 70,000 malaikat tu? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak ada ilmu dekat situ. Saya tak dapat jawab soalan ni. Bagus ziarah sambil menjaga adab agar tak menyinggung perasaan pesakit dan keluarga pesakit seperti mengambil gambar untuk diwar-warkan. Betul. Sangat betul. Kita, itulah orang kita ni lah bahana handphone. Bahananya media sosial. Nak buat kebaikan pun nak kena war-warkan pada orang. Saya pun kadang-kadang pusing saya tengok masyarakat kita sekarang ni. Yang buat kerja ni adalah ustaz-ustaz juga kadang-kadang. Nak buat mana-mana kebaikan, nak infak harta, nak buat apa, mesti nak kena war-warkan. Kalau tak war-warkan, ada masalah tak? Itu yang kita nak tanya tu. Kecuali kalau kita memang, kalau macam, kalau kita kena war-warkan atau kalau kita ambil gambar, tak apa. Dia berbeza ya. Ambil gambar, ambil video untuk recording, untuk pengauditan, orang nak tengok kita ni infak tak infak tu berbeza. Dengan kita ambil gambar untuk war-warkan kebaikan kita. Dua benda berbeza. Kita ambil gambar tu mungkin kerana nak buktikan, okey, pada tarikh sekian-sekian, inilah sedekah yang kita dah buat. Kita dah buat untuk kita rekodkan kan, supaya ada pembuktian. Dia berbeza ambil gambar, tunjuk dekat orang ramai, media sosial, dalam video, dalam FB dan sebagainya, nak menunjukkan untuk apa. Itu isu dia. Saya cakap ni bukan nak tuduh ikhlas tak ikhlas. Tapi persoalan dia adalah mengapa kebaikan yang kau buat, kau mesti nak kena cerita dekat orang? Kenapa? Kalau kau nak kempen orang bersedekah, orang dah tahu dah pun sebenarnya kelebihan bersedekah. Kalau kita nak kempen orang bersedekah dengan kita macam kita sekali, cukup dengan mula-mula pun tak apa. Tapi kenapa sepanjang kau buat amal kebaikan, kenapa kau nak war-warkan? Itu isu dia. Tambah lagi macam isu sekarang ni bergaduh kan. Isu sekarang bergaduh pasal isu. Dia itulah kata bahananya. Kalau kau buat kebaikan, kau nak viral. Isunya persoalannya, kenapa kau nak perlu viral pada orang? Nak apa? Kalau kita belajar teknik Al-Quran, Al-Quran mengajar kepada kita yang terbaik diam-diam. Bukan Quran mengajar kepada kita yang baik, yang paling terbaik dihebahkan. Salah konsep Quran tu. Ikut Al-Quran, mendiamkan, menyembunyikan itu lebih baik. Menghebahkan baik, kata Allah. Tapi menyembunyikan dia lebih baik. Kenapa tak pilih yang menyembunyikan tu lebih baik? Kenapa tak ambil lebih baik? Kenapa nak ambil yang baik saja? Itu isu dia. Kan sebab ada yang bertanya pasal ambil gambar pesakit. Ya. Tambah-tambah lagi pasal aurat. Jangan. Kenapa kita semua benda kita mesti kena viralkan kebaikan? Itu isu dia sekarang ni. Itu yang kadang-kadang kita pelik dengan masyarakat. Kecuali kita bergerak, kita bergerak atas pertubuhan berbeza dengan atas individu. Kalau kita atas pertubuhan, dia beza sikit. Kan sebab orang nak tengok, kan kita nak kempen. Tapi individu ni nak datang riak tu, susah tau kita nak jaga sebab atas individu. Sebab orang akan puji kita, individu. Berbeza kita buat atas NGO. Dia berbeza. Tapi saya tidak menghukum orang yang meviralkan kebaikan yang dibuat secara individu itu, dia riak. Tak menunjuk. Saya tak hukum macam tu.
Tetapi persoalannya, satu je kita nak tanya soalan. Mengapa anda perlu viralkan kebaikan yang anda buat sendiri? Itu soalan saya. Untuk apa? Untuk apa anda cari? Itu saja. Dan contohlah. Contoh sebab isu baru ni kan bergaduh kan. Isu berapa orang lah, saya tak nak sebut siapa-siapa lah. Tapi saya kadang duduk termenung berfikir, tak baca Quran ke? Kalau kita baca Quran, Allah kata menyembunyikan tu lebih baik. Allah Ta'ala kalau dia bagi solusi, dia bagi cadangan, ia pasti ada sebab. Betul tak? Jadi jalan terbaik lepas ni kalau buat, cukup. Diam-diam je. Macam tu kan. Kalau kita berindividu, lain kita buat secara pertubuhan. Sebab pertubuhan ni kita kena beritahu ke orang kan. Kami pertubuhan ni telah buat infak sekian-sekian. Ni gambar kami. Dia berbeza tau dengan individu. Jadi begitu termasuklah adab menjawab pesakit ni. So jaga adab ya, nak ziarah orang sakit. Jangan lama-lama. Kecuali, lepas tu kena belajar pasal adab ni. Satu lagi masalah kita pada adab. Jadi tolong belajar. Okey, tolong belajar pasal adab. Kecuali lah kalau orang ziarah kita sakit tu dia kata, lah kau janganlah balik lagi. Kau tunggu. Tu tak apa. Tapi adab je kita dengan sekejap je. Sekejap. Tambah-tambah lagi jenis yang hospital yang perlu ditukar gantikan. Tak boleh ramai-ramai. Janganlah kita lepak lama-lama kat situ, kita kena tukar-tukar. Maksudnya kita kena bagi ruang orang lain pula nak dapat pahala ziarah orang tu. Tu kita kena pandai juga ya. Seperti dapat bayaran dari YouTube. YouTube tu saya tak tahu apa dia. Maksudnya bayaran buat YouTube ya. YouTube. Wallahu ta'ala. Saya tak tahu ya kenapa ya. Okey, tapi itulah ya, bahananya zaman sekarang ni kita telah terfitnah dengan media sosial. Jadi hati-hati. Okey ya. Okey, itu saja daripada saya lah. Nasihatkanlah siapa-siapa ya yang buat kerja-kerja amal baik ni, fikir-fikirkan. Okey, fikir-fikirkan. Jangan semua benda nak masuk dalam media sosial. Bahaya zaman sekarang ni. Jadi hati-hatilah supaya kita tak terpedaya dengan media sosial ni menyebabkan hilang pahala kita. Ya Allah. Kita boleh jadi famous dekat muka bumi. Kita boleh jadi kita ramai follower. Kita boleh jadi ramai orang. Tapi hati-hati sangat. Hati-hati. Kita tak nak kita ramai. Kalau kita ramai follower pun. Tuan-tuan faham tak? Kalau kita ramai pengikut pun. Pengikut tu boleh buat apa dekat kita? Pengikut tu boleh bagi syafaat dekat kita di hari akhirat tak? Pengikut tu. Kita meninggal pun boleh tentu dia akan ziarah kita. Dia akan doa. Kita boleh tentu lagi. Jadi jangan buat kebaikan satu benda nak tengok berapa orang like. Berapa follower dia. Itu semua yang akan membawa kepada kita mencari keduniaan. Jangan sama sekali. Okey, biarlah orang tak tahu kita pemurah. Tetapi kita dikenali oleh para malaikat. Nanti kita di hari akhirat, kita dekat alam kubur alam akhirat, kita akan tahulah kebaikannya. Tapi kalau dekat dunia kita dah ambil dah, kita dah jadi famous, kita niat kita memang itu, memang kita niat itu, kita nak ramai follower, kita nak ramai apa, kita nak dapat title, kita ni sekian, maka bertaubatlah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya kita tak rugi nanti di hari akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain tak? Bertanya lagi. Ustaz pasal yang selawat malaikat tu. Selawat. Selawat yang 7,000 malaikat sibuk dengan bila kita bersabda pada Nabi. Tu macam ni? Mungkin Ustaz ada beritahu ketinggalan. Yang mana? Tak apa. Soalan dia. Sebab ni memang ni doa malaikat. Tapi ada kata masuk juga yang kata satu selawat tu menyebabkan malaikat 7,000 malaikat sibuk nak tulis ganjaran sampai malaikat tu letih lah. Letih. Itulah yang saya kadang-kadang terkilan dengan penyampai-penyampai ni, pendakwa-pendakwa ni kadang-kadang. Pertama, mana-mana yang cakap malaikat letih, sampai letih nak tulis amal kita berselawat tu, sebenarnya dalil tu tak betul. Ingat tak mula-mula kita kata waktu kita belajar pasal malaikat dulu, saya dah paparkan, ingat lagi tak?
malaikat ni dia bertasbih kepada Allah. Tengok balik siri 1. Malaikat ni dia bertasbih kepada Allah, tak pernah penat-penat. Quran kata Allah kata malaikat dalam Quran tu tak pernah penat-penat, tak pernah jemu. Tiba-tiba ada ustaz kata kita ni berselawat kepada Nabi punya pahala tu banyak sampai malaikat letih nak tulis. Yang pertama kan. Yang pertama, malaikat ni dia bukan manusia yang ada perasaan letih. Kat situ satu benda dah menolak pendapat tadi. Okay, yang pasal selawat tu kejap lagi kita akan jawab. Tapi kita nak tahu jawapan tu betul tak betul. Di mana ustaz tu tahu malaikat tu sampai letih dia nak tulis amal orang punya berselawat punya banyak pahala dia tu kan. Berebut-rebut tu ada hadis. Tapi sampai letih tu tak ada. Sampai letih sebab malaikat ni mereka bayangkan Quran kata tak jemu-jemu mereka nak bertasbih, tak jemu-jemu mereka nak membesarkan Allah. Pagi, siang, malam, pagi, petang. Kan lepas tu pula malaikat ni mereka tidak pernah buat maksiat kepada Allah. Kalau dia letih nak tulis ni macam mana? Tersilap tulis ke sebagainya? Tak. Itu sebenarnya pendapat yang salah sama sekali. Yang berikutnya yang kedua, kita akan bertanya pada ustaz tu, pada penceramah tu mana-mana. Di mana kata dalil kata malaikat tu sampai letih? Dekat situ. Sebab malaikat ni perkara gaib. Malaikat ni dia adalah perkara gaib. Yang kedua, kalau ada hadis sekalipun kata 70,000 tu, cuba tanya. Hadis tu statusnya apa ustaz? Saya minta maaf, saya sangat terkilan dengan mana-mana penyampai yang tak cukup disiplin jaga hadis Nabi. Kita nak kempen orang selawat kepada Nabi, tanda sayang kepada Nabi, tetapi kenapa engkau sendiri mengajak orang berselawat? Engkau sendiri tak sayang kepada Nabi dari sudut menjaga nama baik Nabi. Tuan faham tak? Ada kontradik. Kita orang awam kesian sangat dekat orang awam. Mereka semua nak buat amal. Betul tak? Kita semua nak buat amal. Betul tak? Nak dapat pahala. Tapi kesian sebab penyampai ini kadang-kadang dia tak disiplin. Dia tak amanah menjaga hadis ni. Dia pergi tulis dekat FB dia ke Twitter dia ke dekat mana-mana laman web ke apa. Dia kata, bacalah kelebihan selawat ni dapat 70,000 sekian. Sedangkan dia tak tulis pun riwayat apa. Sepatutnya disiplin dia, lepas dia bawa hadis tu dia kena tulis. Hadis riwayat siapa? Supaya orang yang baca dia boleh semak. Tapi kalau setakat yang pernah diajukan, sebenarnya Puan Tanya ni soalan yang sama pernah diajukan secara PM saya lah sebenarnya. Sebenarnya hadis tu bermasalah Puan. Yang kata 70,000 tu tak ada. Tidak ada hadis yang spesifikkan dia dalam bentuk 70,000. Kalau macam yang hadis tadi tu, kalau hadis melawat tadi memang Nabi ada sebut secara spesifik dia. Tapi kita jangan faham 70,000 itu macam hadis yang kita sebut ziarah sakit ni mesti dia limit 70,000. Dia nak menunjukkan juga membawa maksud kepada ramai juga. Wallahu ta'ala. Tapi selawat tu memang hadis tu bermasalah Puan. Saya minta maaf banyak-banyak. Ya, kalau dapat bersembang, dapat balik tanya kepada yang memberi maklumat tersebut, tanya balik. Apa riwayat hadis tu? Apa riwayat hadis tu? Ya, Ustaz, tanya dari segi lafaz selawat tu pula macam mana? lafaz selawat tu kita dah, apa maksud dia? Maknanya kita bolehlah beramal jazallahu anna sayyidina Muhammad. Tu boleh. Dia, Puan dia ikut tak kita ajar tajuk selawat dan salam sebelum ni? Ustaz, baru masuk. Baru masuk, okey. Tak apa. Macam ni. Nanti dapatkan link lafaz selawat dan salam yang diajar oleh Nabi. Kalau Puan nak amalkan selawat, baca selawat Ibrahimiyah tu. Itu paling terbaik sekali. Tapi memang dah ada pun lafaz selawat daripada Nabi, tapi sebab Ajroka tu tak payah. Ajroka tu ia tidak diajar. Dia tidak pernah diajar oleh Nabi, tak diajar juga oleh sahabat Nabi, tak diajar oleh tabi'in sendiri. Hatta mazhab 4 pun tak ajar. Siapa yang buat? Isu dia macam ni. Kita nak percaya, kita nak terima ustaz kita yang ajar tu ke, kita nak terima Nabi yang ajar? Siapa lagi baik? Ustaz kita ke Nabi kita? Ustaz kita ke sahabat Nabi?
Ustaz kita ke tabi'in? Ustaz kita ke atba'ut tabi'in? Ustaz kita ke daripada Imam Syafi'i? Contoh. Kita dapat berbandingan macam tu. Supaya apa? Saya sebut ni supaya kita semua sentiasa mendahulukan, mengutamakan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Saya tak kata puan tak cinta Nabi, tak ya. Saya juga tak kata orang yang buat selawat tu tak cinta Nabi, tidak. Tolong faham perkataan saya, tidak. Tetapi sepatutnya kita semua, okey, nak bawa manusia ini kepada cinta Allah, cinta Rasul. Betul lah, dia ajar selawat tu nak bawa kepada cinta Nabi. Kenapa tak nak bawa cinta Nabi ni dibuktikan juga dengan membaca selawat yang Nabi ajar. Begitu. Tapi yang tu pun saya minta maaf banyak-banyak. Saya memang tak ada jawapan. Tapi kalau puan tanya pada saya, ini bukan selawat daripada saya. Tapi saya sekadar orang tengah menyampaikan semula apa yang Nabi ajar. Jadi nanti kalau puan bau ikut, nanti puan dapatkan link nota lafaz salawat dan salam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau puan nak cari, kalau puan ada kitab Riyadhus Salihin, buka kitab Riyadhus Salihin, cari tajuk bab salawat. Dalam kitab Al-Azkar pun boleh buka. Cari dalam tajuk bab salawat, nanti akan jumpa lafaz-lafaz salawat. Tapi yang Jaroka sekian-sekian tu, pertama itu bukan hadis yang sahih, satu. Lepas tu ada pula, kalau kita cakap macam tu kan, ada pula ustaz-ustaz ni akan cakap macam ni. Hadis daif kan boleh guna, hadis lemah boleh guna. Okey, betul. Isunya sekarang macam ni. Ada yang sahih, yang diyakini, kenapa nak amalkan yang tak diyakini? Kita faham tak maksud saya? Ada yang diyakini, hadis ni sahih, riwayat Bukhari Muslim. Kenapa kita perlu mengutamakan hadis yang tak diyakini? Hadis dhaif ni hadis yang tak diyakini. Sama ada ia benar dari Nabi atau bagaimana. Dia jadi tengah-tengah. Tu kalau orang belajar hadis dia faham. Kita amboi, kita kalau guna barang, beli barang nak beli original, nak beli yang tahan lama, yang kualiti, tak nak beli yang recon, tak nak beli. Tapi kalau beramal ibadat, kita selalu nak, hujah kita mudah je. Hadis lemah kan boleh guna, hadis lemah kan boleh guna, betul. Tapi isu sekarangnya, ada hadis yang kuat, hadis yang sahih. Kenapa nak utamakan yang lemah? Itu isunya. Berbeza. Tak ada langsung hadis lain yang sahih, yang kuat. Hadis lemah tu ada. Dia berbeza. Contoh kan. Kita faham tak maksud saya? Sekarang ni, kenapa ada hadis yang sahih diyakini, kenapa nak ambil yang lemah? Itu yang saya sangat tekilan dengan apa yang disampaikan oleh kadang-kadang. Saya tengok kesian masyarakat kita ni. Tapi saya cakap macam ni supaya nanti saya di hari akhirat, saya lepas tanggungjawab saya dengan Allah Azza wa Jalla. Saya dah terangkan maksudnya macam itulah. Tapi kalau masih lagi ada yang nak mengamalkan, ambil benda pada hadis-hadis yang tak diyakini, terserahlah. Tapi jawapan puan tadi saya minta maaf ya puan, saya memang tak tahu apa-apa yang tu dalam bab tu, saya tak tahu. Tapi kalau ada, kalau dapat bertanya, dapat cari maklumat tu, nanti boleh kongsikan kelas akan datang, ataupun bagi saya awal-awal dekat saya, nanti saya akan cari, saya akan buat saringan. Saringan tu kita akan semak hadis tu, status dia apa. Maksudnya macam tu ya. Maksudnya gini, bagi anak sendiri, insya-Allah anak faham sebab anak pun mengajar kuliah muslimat kitab askar. Tapi bila benda ni diwairalkan oleh penceramah ustaz selebriti, jadi kita jadi susah nak terangkan. Ya. Seperti tu saya cakap tadi tu, kesian dekat orang kita. Jemaah-jemaah tengok TV, dengar radio. Kan? Lepas tu saya kata, suatu yang benar, yang tepat, bukan melihat kepada ustaz tu selebriti ke tak selebriti. Nak kira orang tu alim ke tak alim, bukan melihat kepada dia famous ke tak famous.
Betul tak? Itu yang saya kata bahayanya media sosial ni. Ustaz-ustaz yang keluar TV, yang keluar radio, yang famous dekat YouTube, yang ramai follower, dia cakap tu semua betul. Itu saya kata fitnah kepada media sosial ni. Kadang-kadang ada lagi ustaz-ustaz, alim ulama yang kita tak kenal nama dia. Lagi alim, lagi hebat daripada ustaz-ustaz selebriti ni. Itu saya kata, sebab saya sendiri pun biasa dalam dunia selebriti ni. Maksudnya saya pernah mengikuti program pencetus ummah, kan. Sebab tu saya suka pakai istilah pencetus ummah ni, imam muda. Adik-adik saya semua selebriti jenis yang adik-adik saya lah. Tapi saya selalu pesan. Ini semua adalah fitnah bahaya pada agama. Tuan faham tak maksudnya? Dia nampak kita suka kat ustazah ni famous, semua dia cakap betul. Tak. Hanya orang yang belajar dia tahu ustazah tu cakap ni tak betul ni, ustaz ni cakap ni. Bukan tak betul tu kita nak kata, kita nak jatuhkan martabat, tak. Tapi maksudnya tengok pada bidang. Bidang dia apa? Dia belajar apa dulu sewaktu dia belajar? Kadang-kadang dia bidang bahasa Arab tapi sekian-sekian contoh ya. Jadi yang tu. Tapi seperti mana yang ustazah sebut tadi betul lah. Yang tu memang satu masalah pada masyarakat kita. Masyarakat kita ni isu dia, kalau bukan ustaz selebriti, dia tak nak dengar kuliah. Ustaz ni tak terkenal, dia tak nak belajar. Sedangkan ustaz tu lebih alim. Tolong ya masyarakat kita ni, tolong dibaiki sikit. Jangan kita mudah menerima maklumat daripada ustaz-ustaz selebriti. Daripada penceramah-penceramah yang terkenal. Tak semestinya dia cakap tu semua benar. Sepatutnya kita kena, patut saya ajar. Kalau mana-mana ustaz cakap, kita boleh tanya, maafkan saya ya ustaz, boleh saya tahu sumbernya di mana? Dia kata hadis. Maafkan saya ustaz, sekali lagi ustaz, boleh tak saya tanya, hadis yang ustaz bawa tu riwayat sahih tak? Itu sepatutnya yang kita kena ambil maklum. Kalau kita ada disiplin macam tu tahu, dia akan selamatkan kita kat mana? Kalau kita ada disiplin macam tu, tuan-tuan belajarlah dengan siapa-siapa pun. Belajar dengan 10 ustaz sekalipun, tapi kalau tuan-tuan ada kaedah tadi, tuan-tuan akan dapat maklumat yang selamat untuk diamalkan. Tapi kalau 10 orang tu, satu ustaz ni banyak follower dia. Dia ni terkenal. Ustaz lain ni tak terkenal, sedangkan ada ucapan yang ustaz terkenal tadi tu tak betul. Ustaz yang tak terkenal tadi tu, ia lebih betul. Itu kat situ sayang. Sebab kita nak amal. Kita nak hidup ni, nak pahala, nak dekatkan diri pada Allah. Jadi yang tadi tu, seperti yang Ustaz sebut tadi tu betul lah. Itu di antara masalah yang ada pada media sosial kita. Yang menyebabkan orang yang mengajar benar, masyarakat tak nak dengar. Sebab dia lebih dengar kepada yang terkenal-terkenal. Buat pengetahuan tentang perempuan ya. Sebenarnya tak ada orang pun Malaysia ni tidak ada pun orang yang pantau orang ni ucap apa, cakap apa. Kecuali dalam bab-bab akidah, ajaran sesat tu adalah. Ajaran sesat tu ada. Penceramah ni ajaran sesat dia ada tak? Itu je dia tengok. Tapi dari sudut dia kata hadis apa, tak ada enactment pun. Tidak ada mana-mana negeri pun yang tangkap ustaz ni baca hadis palsu, ustaz ni dimasuk penjara, tak ada. Kau nak cakap apa, kau cakap lah. Kecuali dah ajaran sesat tu adalah, dia ada enactment ajaran sesat tu ada. Sebab tu sekarang tengok kan di YouTube sampai sekian-sekian, lepat yang sesat tu pun ramai orang ikut dia. Wallahu ta'ala alam. Lepas tu kita belajar ni kena hati-hati. Okay, lepas ni belajar, ditanya sumbernya, mana dapatnya, statusnya apa. Tak kira siapa-siapa. Macam tu. Sebab tu, saya secara peribadi kalau mengajar memang saya cukup takut sebenarnya. Takut sangat nak mengajar ni. Okey, sebab tu kena disemak dulu maklumat tu. Kalau kita baca satu ayat, ulama mana, tafsir mana yang kita rujuk. Kalau kita baca hadis Nabi, hadis tu macam mana. Sebab tu kena buat kerja sikit. Kena buat kerja banyak sebenarnya. Macam tu. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya sikit mengenai doa lah. Doa apa tu? Doa apa tu? Doa anak dia dah masuk Islam. Jadi mak ayah dia masih belum Islam lah. Jadi sekarang ni dia tanya macam mana dia nak mendoakan mak bapak. Tapi mak bapak dia dah meninggal dua-dua tu.
Oh, Dia nak doa macam mana tu untuk mak bapak dia tu. wallahu alam yang tu. Sebab Kalau dia kalau doa Rabbil pilli wali walidayya warhamhuma boleh tak? tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau mak dia masih hidup, dia boleh doakan mak dan bapa dia itu diberi hidayah. Ya. Tapi kalau mak dia dah tak hidup, dah tak ada, memang tak boleh doa dengan minta rahmat. Ada dalil dalam surah Taubah. Tak boleh doakan. Sebab dia terang-terang mati begitu. Cuma kita tak tahu sebenarnya. Dia macam mana kita tak tahu. Serahlah pada Allah. Tapi doa tu jangan. Jangan doa lagi untuk diberikan rahmat oleh Allah SWT. Sebab memang ada dalil dalam Al-Quran yang melarang. Berdosa kita mendoakan orang yang mati dalam kekafiran dengan doa Allah memberikan pengampunan, Allah memberikan rahmat. Sebab peluang untuk dapat pengampunan ni dia sebelum mati. Tapi orang bukan Islam ni kita doakan dia kalau dia masih hidup, doakan dia Allah bagi hidayah. Lepas tu saya wallahu ta'ala alam. Saya minta maaf yang tu saya memang tak tahu maklumat. Tapi dalam Quran memang sebut terang-terang tidak boleh mendoakan orang kafir dalam orang kafir dengan doa keampunan. Dalil dia kalau puan nak rujuk dalam Quran, dia rujuk dia dalam surah Taubah, surah nombor 9, cari ayat nombor 100 kejap. Maka Nabi cari ayat nombor 113. 113. Muka surat 205. Okey, ayat tu Allah bagi tahu makana linabiyyin walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ayat 113 Allah bagi tahu tidak dibenarkan bagi nabi dan orang yang beriman meminta ampun bagi orang yang mensyirikkan Allah sekalipun orang itu adalah kaum kerabat sendiri. Selepas nyata bagi mereka bahawa orang musyrik itu ialah penghuni neraka. Maksud dia kan kalau orang yang mati dalam keadaan kekafiran, memang jawapan dia ke neraka. Tapi Allah je lah yang lebih mengetahui. Tapi jangan doakan begitu. Tak boleh doakan lagi lah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ada satu soalan lagi, Ustaz. Soalan apa? Soalan apa ni? Okey, soalan selawat Ibrahimiyah, selawat Al-Fatih, selawat Tafrijiyah. Okey, begini. Saya dah sebutkan sebelum ini pada tajuk selawat dan salam. Okey, sebenarnya memang ulama bincang. Kalau tuan buka fatwa Mesir ke, buka fatwa antarabangsa mana pun, okey, ada para ulama membenarkan kita nak baca selawat Al-Fatih, selawat Tafrijiyah ke, selawat Syifa ke, ada dibenarkan sebab dia dalam bentuk mendoakan Nabi, kan. Cuma kita lebih mengedepankan, mengutamakan, mendahulukan selawat yang ada diajar oleh Nabi SAW. Kita kena amal yang tu dulu, baca yang tu dulu. Sebab apa? Sebab Nabi yang ajar. Cuba tanya pada diri kita. Aku nak baca selawat yang direka oleh para ulama ini ataupun aku nak baca selawat yang diajar oleh Nabi SAW. Cuba tanya diri kita. Tepuk dada kita, tanya iman kita. Mana aku nak dahulukan? Isunya macam tu. Kalau kita tak tahu, tak apa. Sekarang kita dah tahu, kita dah belajar dah. Antara selawat Ibrahimiyah dengan selawat Tafrijiyah, utamakan selawat Ibrahimiyah daripada Tafrijiyah. Sebab apa? Sebab selawat tu Nabi ajar. Nabi dapat wahyu dia dari Allah. Tafrijiyah tidak diajar oleh Nabi. Walaupun ada ulama kata tak apa sebab dia dalam bentuk kita doakan Nabi. Okay, kalau kita pegang pada pendapat kata boleh dibaca. Tapi soalannya sekarang, sanggupkah kita meletakkan selawat Nabi ini kita tinggalkan, selawat yang Nabi ajar kita tinggalkan dengan kita mendahulukan selawat yang kita baca yang dibuat oleh para ulama. Itu isu dia.
Jadi itulah persoalan yang kita nak tanya pada jemaah-jemaah sekian. Kita bukan isu pada kita nak kata boleh tak boleh. Isunya adalah pada mendahulukan sunnah Nabi. Kenapa? Jelas tak faham tak maksud saya begitu. Sebab tu kita dah bagi ada berapa bentuk lafaz salawat kan? Amallah yang itu. Amalkan yang itu terlebih dahulu. Jadi saya minta maaf lah ya kalau apa yang saya katakan ini agak berbeza dengan apa yang tuan-tuan belajar sebelum ini. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya cuma sampaikan apa yang dari Allah dan apa dari Rasul. Bukan dari saya. Saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan pergi kepada Allah, pergi kepada Rasul. Itu saja tugas saya. Ya, wallahu ta'ala alam. Minta maaf banyak-banyak atas segala kekurangan dan sebagainya. Okey, itu saja. Kita boleh berhenti di sini. Kita jumpa minggu depan insya-Allah. Okey, Kak Mazida ada apa-apa kata penutup ke? Ada apa-apa makluman ke? Tidak apa. Tidak ada apa-apa, Ustaz. Kita jumpa minggu hadapan, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak, Ustaz. Sama. Terima kasih kepada semua jemaah yang sudi bersama-sama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.